Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak sambung pembelajaran untuk bab 2, iaitu pergerakan dan sokongan. Dan kali ini kita akan pergi kepada mekanisme pergerakan pada haiwan. Ada antara yang kita akan belajar ialah pergerakan cacing tanah. Jadi gambar rajah ini menunjukkan cacing tanah. Okey, ini adalah cacing tanah. Okey, semua maklum bahawa cacing tanah ni mempunyai rangka hidrostatik, iaitu ruang badannya dipenuhi dengan bendali. Yang kedua, rangka ini memberikan sokongan dan mengekalkan rupa bentuk cacing tanah. Jadi terdapat dua set otot pada dinding badan cacing tanah, iaitu otot lingkar dan otot membujur. So ada dua jenis, satu otot lingkar, satu otot membujur. Sambung. Jadi kedua-dua set otot ini bertindak secara berantagonis. Ini berantagonis, antagonis. Jadi apabila otot lingkar mengecut, otot membujur akan mengendur, dan segmen pada badan cacing tanah mengecil dan memanjang. Sebaliknya, apabila otot membujur mengecut, otot lingkar mengendur dan segmen badan cacing tanah akan menebal, dan seterusnya memendek di bahagian badan akan mencengkam tanah. Itu nombor 6, Nombor 7, nombor 7. Pada masa yang sama kita KETA di bahagian badan akan melepaskan cengkaman, diikuti oleh pemendekan bahagian badan ini. 8. Pergerakan dihasilkan apabila pengecutan dan pengenduran otot lingkar dan otot membujur berlaku secara berselang-seli untuk menghasilkan suatu gelombang. Baik, kita tengok gambar rajah bagaimana struktur-struktur yang dinyatakan tadi itu terlibat dalam mekanisme pergerakan cacing. Jadi kita perhatikan gambar rajah. Kita kenal dulu struktur yang terdapat pada bahagian-bahagian pada badan cacing. Okey, dia terdiri daripada yang penting utama otot lingkar, otot lingkar. Okey, otot lingkar dan otot membujur. Okey. Kemudian dalam jelaskan tadi, iaitu ada bahagian bawah, iaitu namanya kita. Okey. Jadi 3 perkara lah yang perlu kita ingat, iaitu otot lingkar, otot membujur dan kita. Jadi maknanya otot-otot ni, iaitu otot lingkar dan otot membujur, dia bertindak secara berantagonis. Di mana yang dijelaskan sebelum ini bahawa antagonis bermaksud tindakan yang berlawanan. Jika salah satu otot tu mengecut, satu lagi otot akan mengendur, dan begitulah sebaliknya.
Jadi otot lingkar ni maksudnya kalau kita lukisan kita lukis dia daripada pandangan kita kelihatan rentas, kita akan dapati otot lingkar ni dia membulat macam tu lah. Itu otot lingkar, dia lingkar. Otot lingkar pandangan daripada depan ataupun kita buat kelihatan rentas. Tapi kalau kita buat kelihatan memanjang, jadi memanjang tu dia, kalau pandangan sisi kita nampak dia seperti beralun. Jadi itu adalah membujur, otot membujur. Otot kalau lingkar dia seperti cincin, seperti cincin. Okey. Dan macam mana dia bergerak? Okey, kita kena kenal bahagian kepala, iaitu bahagian anterior. Anterior ni maknanya daripada kepala ke bahagian ekor, itu anterior. Posterior ialah pandangan, suatu sudut pandangan daripada bahagian ekor ataupun belakang ke depan. Jadi bila cacing ni dia nak bergerak daripada, contohnya daripada sebelah kiri nak pergi ke kanan, maka otot berlingkar tadilah dengan otot membujur tadi dia akan antagonis, di mana otot berlingkar akan mengecut, manakala otot membujur akan mengendur. Bila dia apabila berlaku seperti ini tu, otot tu akan mencengkam, dia akan mencengkam di bahagian ni untuk menolak bendalih ataupun cecair yang berada dalam badan cacing tersebut ke belakang, memanjang ke belakang dan membolehkan ia bergerak ke hadapan. Gitulah seterusnya. Baik, sekarang ni kita pergi kepada gerakan belalang pula. Gerakan belalang. Jadi cacing, so sekarang ni kita pergi kepada belalang. Jadi gambar rajah menunjukkan gambar rajah belalang. Okey, sebelah kiri tu adalah menunjukkan foto, dan sebelah kanan tu adalah belalang yang dilabelkan struktur dia. Dan yang penting adalah bahagian otot dia yang kita kenal. Okey, bahagian otot dia yang penting. Otot bagi belalang dia ada otot flexor. Ini flexor. Sini bahagian flexor. Otot flexor. Bahagian bawah tu besar juga. Okey, tu otot flexor. Manakala yang sebelah atas ni adalah otot extensor. Okey, jadi flexor dan juga extensor. Jadi macam mana kita nak ingat? Kita ingat macam ni. Okey, cara ingat dia, kita ingat macam lengan kita. Okey, tekan lengan. Okey, yang atas ni kita panggil bicep. Ini bicep. Bagi belalang, ini adalah flexor. Ini adalah otot tricep bagi manusia. Ini adalah extensor bagi belalang. Okay. Kalau tangan manusia, otot bicep apabila ia mengecut, otot tricep akan menunduk kan. Tangan akan bengkok. Tangan akan bengkok. Jadi bagi otot flexor belalang, kalau dia mengecut, otot extensor akan mengendur. Jadi kaki akan ditarik. Kaki akan ditarik. Mana bengkok lah. Mana bengkok kaki dia.
Begitulah sebaliknya, kalau otot extensor itu mengecut, otot flexor akan mengendur, kaki akan ke belakang atau ke lurus. Contoh cair. Jadi kita tengok penjelasan dia. Yang pertama, serangga seperti belalang mempunyai rangka luar, dan mempunyai 3 pasang kaki. Okey, 3 pasang ya. Ini 1, 2, 3. Otot serangga mengecut untuk menggerakkan anggotanya yang dilekatkan pada bahagian dalam rangka oleh tendon ya. Itu nombor 2. 3. Otot yang menyebabkan kaki melurus dikenali sebagai otot extensor. Manakala otot yang menyebabkan kaki membengkok dikenali sebagai otot flexor. Jadi sebelum melompat tengok lompat tu. Sebelum melompat, kaki belakang dilipat. Okey, kaki belakang lipat ya. Hal ini menyebabkan tenaga disimpan dalam tendon yang kenyal pada kedua-dua otot flexor dan extensor. Semasa belalang melompat, ini semasa ya, otot flexor akan mengendur sebab dia nak lurus ya. Maksudnya masa melompat, otot flexor akan mengendur, dan pada masa yang sama otot extensor akan mengecut. Jadi kaki belakang akan melurus dengan cepat ya. Itu nombor 6. Kaki belakang akan melurus dengan cepat. Tenaga yang disimpan dalam tendon tersebut dilepaskan untuk menghasilkan suatu daya menolak belalang ke atas dan ke hadapan. Okey ya. Jadi mekanisme pergerakan belalang ya. Jadi apa yang kita perlu ingat dalam mekanisme pergerakan belalang ni ialah kita kena ingat nama dia lah. Satu extensor, satu flexor, dan satu lagi extensor. Extend ni macam terpanjang. Kalau flex tu maksudnya untuk lipat, untuk dia bengkok. Jadi tu kita kena ingat lah. Jadi apabila dia nak bergerak, nak melompat lah, dia nak menuju ke sana, maka kaki belakang akan dilipat. Jadi otot flexor akan mengecut. Akan mengecut. Bila otot flexor tu mengecut, otot extensor akan mengendur. Tapi bila dia nak melompat, dan semasa dia melompat tu, dia nak luruskan kaki kan, dia luruskan kaki ni, maka otot flexor tu akan mengendur, otot extensor akan mengecut. Macam tu ya. Okey. Kurang untuk sakat tu dulu ya.